Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz pengacara majlis yang saya hormati, barisan asatizah pondok yang saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam semalam saya di Kuala Kangsar. Pagi tadi pukul 8 pagi saya di Felda Gunung Bersaut 1 di Sungkai. Saya balik rumah kejap pergi Ipoh. 6.30 tadi saya datang ke tempat tuan-tuan. Besok pagi 6.35 pagi saya di TV3 siaran langsung Tanyalah Ustaz. Malam besok di Semenyih, Selangor. Pagi hari Sabtu Tanyalah Ustaz TV3 siaran langsung. Pukul 10.30 pagi saya merasmikan satu syarikat UKO di Beranang, Selangor. 3 petang saya ceramah di Masjid Seremban 2 Seremban. Hari Sabtu malam saya ceramah di Masjid UK Perdana Ampang. Hari Ahad balik ke Ipoh. Malam saya ada ceramah di Masjid Taman Brown di Pulau Pinang. Jadi begitulah jadual hidup saya. Jadi bila saya berjalan banyak tempat, jalan tengok orang macam-macam, tempat pun macam-macam, saya rasa seronok. Hari ni saya datang ke tempat tuan-tuan, saya rasa seronok. Datang ke tempat pondok, ada pondok pula, ada pengajian pula. Alhamdulillah. Tuan-tuan di Malenawa, tuan-tuan di Bina Jaya, tuan-tuan di Tualang Sekah, Pulau Pisang, macam-macam lah kampung di sini. Beruntung sebab kita ada tempat pengajian, tempat untuk menimba ilmu. Mudah-mudahan pondok pengajian kita ini diberkati oleh Allah. Masyarakat kita di sini pun diberkati oleh Allah, dinaungi oleh rahmat-rahmat Allah, kerana kita membesarkan majlis ilmu, menghidupkan majlis ilmu. Tuan-tuan, nak buat sekolah macam kita ni bukan senang. Ada orang nak wakaf, nak wakaf tu pun susah. Walaupun wakaf tu senang, tapi bukan semua orang nak wakaf. Susah juga. Padahal wakaf tu senang je, bagi wakaf. Tapi bukan semua orang boleh bagi. Yang kedua, bila nak bina bangunan ni pun senang. Yang susahnya ialah nak mentadbir, yang nak mengurus, nak menjalankan kerja-kerja itu. Maka Allah Ta'ala sebut hanya golongan yang ulul albab sahaja, golongan yang akan boleh sabar dengan sesuatu ujian. Surah Ar-Ra'd ayat 19, ayat 20, ayat 21, ayat 22. Allah Ta'ala cerita tentang golongan ulul albab bermula daripada ayat 19 Surah Ar-Ra'd. Innama yatazakkaru ulul albab. Yang mengambil peringatan ini, kata Allah, hanyalah golongan ulul albab, golongan yang cerdik, golongan yang berfikir, golongan yang bijak. Siapa dia golongan ini? Allah sebut satu-satu daripada ayat 20. Allah sebut dah, allazina yanquduna ahdallah. Allah Ta'ala sebut golongan yang berpegang teguh dengan janji Allah, wala yanqudunal mitsaq, dan mereka tidak menyalahi janji dengan Tuhan. Kemudian golongan yang menyambung silaturahim,
yang tidak memutuskan silaturahim, yang hanya takut kepada Allah dan takut buruknya hisab di hari kiamat. Yang tu saya tak nak sentuh dua di atas ni, saya nak sentuh yang nombor 3 ni. Allah Ta'ala sebut 16 kali ulul albab di dalam Al-Quran. 16 kali Allah Ta'ala sebut fa'tabiru ya ulil albab. Disebut walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, Al-Baqarah. Dalam surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, surah Ali Imran 190. Sikit-sikit ulul albab, sikit-sikit ulul albab, sikit-sikit ulul albab. Apa ke benda ulul albab ni? Ahmad Pintu. Ahmad Pintu tu cerita Piramli. Dengan sebab Piramli itu buat Ahmad Albab, orang pun mula gelarkan, orang mula ketawakan albab, albab, albab. Albab bukan pintu. Albab ni orang cerdik. Albab ni orang bijak. Albab ni adalah ahli syurga, kata Allah. Syurga yang disediakan kepada ulul albab ialah syurga Adnin. Jannatu adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Allah sebut orang yang boleh masuk syurga Adnin adalah ulul albab. Subhanallah. Siapa dia ulul albab? Wallazina sabaru batigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ingat senang nak datang majlis ilmu malam ni. Orang yang sabar je boleh datang. Orang sabar tak datang. Tuan-tuan ingat boleh buat sekolah macam ini, semua orang boleh buat? Tak boleh buat, tuan-tuan. Orang yang sabar saja yang boleh buat. Tuan-tuan boleh bincangkan, tengok orang yang datang mengajar, orang yang mentadbir sekolah ni boleh sabar dengan kerenah, dengan mehnah, dengan fitnah, segala nah belaka. Hanya orang yang sabar saja yang boleh bertahan dengan benda-benda ini. Sebab itu Allah Ta'ala sebut ciri ulul albab ialah sabar. Sabar semata-mata kerana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz pengacara majlis yang saya hormati, barisan asatizah pondok yang saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam semalam saya di Kuala Kangsar. Pagi tadi pukul 8 pagi saya di Felda Gunung Bersaut 1 di Sungkai. Saya balik rumah kejap pergi Ipoh. 6.30 tadi saya datang ke tempat tuan-tuan. Besok pagi 6.35 pagi saya di TV3 siaran langsung Tanyalah Ustaz. Malam besok di Semenyih, Selangor. Pagi hari Sabtu Tanyalah Ustaz TV3 siaran langsung. Pukul 10.30 pagi saya merasmikan satu syarikat UKO di Beranang, Selangor. 3 petang saya ceramah di Masjid Seremban 2, Seremban. Hari Sabtu malam saya ceramah di Masjid UK Perdana, Ampang. Hari Ahad balik ke Ipoh. Malam saya ada ceramah di Masjid Taman Brown di Pulau Pinang. Jadi begitulah jadual hidup saya.
Jadi bila saya berjalan banyak tempat, jalan tengok orang macam-macam, tempat pun macam-macam, saya rasa seronok. Hari ni saya datang ke tempat tuan-tuan, saya rasa seronok. Datang ke tempat pondok, ada pondok pula, ada pengajian pula. Alhamdulillah. Tuan-tuan di Malenawar, tuan-tuan di Bina Jaya, tuan-tuan di Tualang Sekah, Pulau Pisang, macam-macam lah kampung sini. Beruntung sebab kita ada tempat pengajian, tempat untuk menimba ilmu. Mudah-mudahan pondok pengajian kita ini diberkati oleh Allah. Masyarakat kita di sini pun diberkati oleh Allah, dinaungi oleh rahmat-rahmat Allah, kerana kita membesarkan majlis ilmu, menghidupkan majlis ilmu. Tuan-tuan, nak buat sekolah macam kita ni bukan senang. Ada orang nak wakaf, nak wakaf tu pun susah. Walaupun wakaf tu senang, tapi bukan semua orang nak wakaf. Susah juga. Padahal wakaf tu senang je, bagi wakaf, tapi bukan semua orang boleh bagi. Yang kedua, bila nak bina bangunan ni pun senang. Yang susahnya ialah nak mentadbir, yang nak mengurus, nak menjalankan kerja-kerja itu. Maka Allah Ta'ala sebut hanya golongan yang ulul albab sahaja, golongan yang akan boleh sabar dengan sesuatu ujian. Surah Ar-Ra'd ayat 19, ayat 20, ayat 21, ayat 22. Allah Ta'ala cerita tentang golongan ulul albab bermula daripada ayat 19 surah Ar-Ra'd. Innama yatazakkaru ulul albab. Yang mengambil peringatan ini, kata Allah, hanyalah golongan ulul albab, golongan yang cerdik, golongan yang berfikir, golongan yang bijak. Siapa dia golongan ini? Allah sebut satu-satu daripada ayat 20. Allah sebut dah, allazina yanquduna ahdallah. Allah Ta'ala sebut golongan yang berpegang teguh dengan janji Allah, wala yanqudunal mitsaq, dan mereka tidak menyalahi janji dengan Tuhan. Kemudian golongan yang menyambung silaturahim, yang tidak memutuskan silaturahim, yang hanya takut kepada Allah dan takut buruknya hisab di hari kiamat. Yang tu saya tak nak sentuh dua di atas ni, saya nak sentuh yang nombor 3 ni. Allah Ta'ala sebut 16 kali ulul albab di dalam Al-Quran. 16 kali Allah Ta'ala sebut fa'tabiru ya ulil albab. Disebut walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, Al-Baqarah. Dalam surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Surah Ali Imran 190. Sikit-sikit ulul albab, sikit-sikit ulul albab, sikit-sikit ulul albab. Apa ke benda ulul albab ni? Ahmad Pintu. Ahmad Pintu tu cerita Piramli. Dengan sebab Piramli itu buat Ahmad Albab, orang pun mula gelarkan, orang mula ketawakan albab, albab, albab. Albab bukan pintu. Albab ni orang cerdik. Albab ni orang bijak. Albab ni adalah ahli syurga, kata Allah. Syurga yang disediakan kepada ulul albab ialah syurga Adnin. Jannatu adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Allah sebut orang yang boleh masuk syurga Adnin adalah ulul albab. Subhanallah. Siapa dia ulul albab? Wallazina sabaru batigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan ingat senang nak datang majlis ilmu malam ni? Orang yang sabar je boleh datang. Orang sabar tak datang. Tuan-tuan ingat boleh buat sekolah macam ini? Semua orang boleh buat? Tak boleh buat, tuan-tuan. Orang yang sabar saya yang boleh buat.
Tuan-tuan boleh bincangkan, tengok orang yang datang mengajar, orang yang mentadbir sekolah ni boleh sabar dengan kerenah, dengan mehnah, dengan fitnah, segala nah belaka. Hanya orang yang sabar saja yang boleh bertahan dengan benda-benda ini. Sebab itu Allah Ta'ala sebut ciri ulul albab ialah sabar. Sabar semata-mata kerana Allah.